Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat ya. Okey, hari ini kita nak sambung topik 2.5.3 iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Jadi bolehlah anda bersedia dengan buku teks. Okey, boleh buka di muka surat 124 yang mana kita nak lihat apakah komponen yang terdapat dalam sistem aquaponik ni. Okey. Jadi kelas yang lalu, jika anda ingat kembali apa yang telah kita pelajari pada kelas yang lalu, boleh recall balik ataupun flashback balik berapa sistem aquaponik yang telah kita pelajari. Ada sistem raft, EBB dan flow dan juga sistem NFT. Okey. Dan kita telah belajar juga proses kitaran penting yang berlaku dalam sistem aquaponik tersebut. Jadi pada hari ini kita nak berkenalan dengan komponen yang ada dalam sistem aquaponik. Dia tak lari jauh daripada vertigasi, cuma dalam perbezaan ketara yang kita pelajari dalam aquaponik tingkatan 2 ni berbanding dengan sistem vertigasi sewaktu anda pelajari di tingkatan 1. Okey, aquaponik ni melibatkan penternakan juga iaitu ada melibatkan aquaculture. Jadi perlu ada 2 tangki, okey, iaitu tangki ikan dan juga bekas tanaman. Okey, itu perbezaan antaranya lah. Jika di vertigasi kita dapat tengok kita ada 2 tangki juga, tapi melibatkan tangki larutan baja. Okey, baja A dan juga baja B. Tapi di aquaponik kita ada 2 bekas ataupun tangki. Yang satunya kita buat khas untuk ikan dan satu lagi untuk tanaman. Tapi ikut juga kepada model aquaponik yang kita nak buat sama ada kita nak gunakan sistem raft, EBB dan flow ataupun sistem NFT. Okey, ini adalah komponen utama yang perlu ada lah. Okey, antaranya yang pertama yang penting seperti yang saya cakap tadi adalah tangki ikan. Okey, jadi anda boleh lihat di buku teks, tangki ikan ni adalah tempat khas untuk kita memelihara ikan. Okey, dia sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Okey, sebab air dari tangki ikan ni biasanya dia akan sedut balik dan pergi ke tanaman sebab dia adalah proses ataupun simbiosis. Okay, jadi jenis tangki ni biasanya boleh terdiri daripada kolam yang diperbuat dari simen ataupun boleh juga menggunakan bekas akuarium itu sendiri, okay, ataupun fiberglass, plastik, okay, bekas plastik, drum plastik seperti yang lihat di gambar rajah ni yang berwarna biru ni, ni merupakan drum plastik lah. Okey, dan lain-lain mengikut kesesuaian projek. Okey, jadi kolam ini mesti mempunyai kuantiti air yang lebih besar bersesuaian dengan saiz bekas ataupun jumlah tanaman yang kita akan gunakan dalam satu sistem aquaponik itu. Penggunaan kolam berwarna gelap dia akan menghalang pertumbuhan lumut. Okey, jadi kalau gunakan bekas seperti akuarium ni ataupun bekas yang diperbuat daripada fiberglass ataupun yang lut sinar, dia akan lebih mempercepatkan pertumbuhan lumut. Okey, selain daripada tangki ikan, kita perlu juga bekas tanaman, okey, ataupun grow beds untuk menanam tanaman yang digunakan dalam sistem aquaponik, pasang surut ataupun kitaran, okey, untuk pengawalan air. Biasanya bekas ini dia menggunakan alat yang dikenal sebagai autosifon. Dan sifon ada pelbagai jenis seperti loceng sifon, hiu sifon dan juga sifon terapung. Ini bekas tanaman lah khas untuk letak tanaman. Okey, media tanaman pula dia adalah media yang menggantikan tanah. Okey, jadi kita tak guna tanah di sini dalam aquaponik. Jadi kita gunakan media tanaman. Antara media tanaman yang popular digunakan dan biasa digunakan adalah batu kerikil, rock wool, perlite, hydroton serta kokopit. Jadi media tanaman yang baik dia mesti mempunyai ruang udara dan daya tahan supaya tanaman itu lebih subur. Okey, contohnya sistem EBB dan flow,
dia boleh juga menggunakan pecahan atap genting, okey, arang dan lain-lain lah. Okey, jadi untuk sistem NFT pula dia banyak menggunakan rock wool ataupun kain flannel ataupun hydroton, okey. Jenis yang tidak akan hanyut lah, okey, sebab NFT dia ada pengaliran air di sepanjang tanaman tu, jadi dia perlukan sesuatu media tanaman yang tidak hanyut. Okey. Okey, seterusnya sistem perpaipan yang digunakan dalam aquaponik ni boleh menggunakan sama ada pipe PVC ataupun pipe poli. Jadi sistem aquaponik dia memerlukan penyambungan pipe. Jadi beberapa bahan penyambungan pipe amat penting lah dalam sistem aquaponik ni sebagai satu keperluan perpaipan. Antaranya siku 90 darjah. Okey, sama lebih kurang macam kita guna di sistem fertigasi. Palam, okey, grommet, T sama, siku 90 darjah, okey, palam, okey, dan juga T pengecil. Ini antara bahan-bahan penyambungan pipe yang biasanya digunakan, tak kira lah di sistem fertigasi ataupun aquaponik, yang sentiasa ada digunakan. Okey. Peralatan ataupun komponen lain yang penting digunakan dalam aquaponik ni, pam air. Okay, seperti mana fertigasi yang kita belajar pada tingkatan 1, tingkatan 2 untuk bab aquaponik ni pun juga memerlukan pam air. Sebab pam air ni digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Jadi pam ini akan menggerakkan air secara menegak lah. Okay, daripada tangki naik ke bekas tanaman. Di pemilihan dan kesesuaian pam ni kita harus fikirkan, kita harus ikut saiz tangki ataupun bekas tanaman yang digunakan. Jadi semakin besar bekas tanaman ataupun saiz tangki, maka semakin besar ataupun kuat pam air yang kita perlu gunakan. Okey. Okey, pergi kepada bahagian F pula, komponen yang terakhir iaitu penapis. Penapis ni dia dapat menyingkirkan pepejal, okey, penapisan yang secara mekanikal, dan penukaran arah air, penapisan yang secara biologi. Jadi penapis diperlukan agar kualiti air sentiasa bersih lah di dalam tangki ikan dan juga dalam bekas tanaman. Jadi air yang berkitar itu sentiasa bersih, sama ada dah pergi ke tangki ikan atau dari tangki ikan pergi ke bekas tanaman. Jadi penapis ni juga boleh mengelakkan pam daripada tersumbat, sebab nanti akan ada sisa makanan daripada ikan dan juga ada lebihan sisa buangan ikan. Okey, contohnya benda-benda tu akan boleh menyebabkan pam tersumbat. Jadi dalam sistem aquaponik EBB dan flow, okey, yang menggunakan kaedah pasang surut, media tanaman dalam grow bags tu bertindak sebagai penapis biologi, okey, dan mechanical, serta sebagai tempat untuk menyokong tanaman agar dapat tumbuh. Di sistem NFT pula dia perlu gunakan penapis yang berasingan dari kolam ikan. Okey, itu antara bahagian ataupun komponen yang diperlukan lah bagi sistem EBB dan flow dan juga NFT. Dia komponen yang sama tapi kaedah pemasangan yang berlainan. Okey, jadi komponen yang kita belajar pada hari ini iaitu penapis, pam air, bahan sambungan pipe untuk sistem perpaipan, media tanaman, bekas tanaman dan juga tangki ikan merupakan komponen utama dalam sistem aquaponik yang kita dah pelajari. Okay? Tidak kiralah dia sama ada sistem NFT atau EBB dan flow ataupun sistem draft. Dia sama sahaja komponen-komponen utama ni, cuma kaedah pemasangan sahaja berbeza. Okay? Contohnya dalam EBB dan flow, dia ada loceng sifon. Jadi pemasangannya berbezalah daripada NFT ni. Serta NFT ni juga pemasangan kapan atau komponen juga berbeza untuk sistem draft. Dari aspek pemasangan untuk ketiga-tiga bahagian ni atau ketiga-tiga sistem aquaponik ni, draft merupakan yang paling ringkas lah. Okay, dia berbanding dengan EBB dan flow serta NFT. Okey, hari ini kita hanya belajar satu topik sahaja iaitu 2.5
3 iaitu mengenal pasti komponen aquaponik. Pada kelas yang akan datang saya akan menerangkan bahagian 2.5.4 okey, beserta dengan lakaran dari bentuk sistem aquaponik yang perlu dibuat untuk mencapai PBD dalam bab ini. Okey, pada topik 2.5.3 ni saya akan menghantar link quiz di dalam grup RBT kita. Okey, itu sahaja yang kita pelajari pada hari ini. Diharapkan anda dapat terus mengikuti PDPR, okey, dan mohon buat bacaan dan juga ulang kaji berulang kali ya, supaya kita dapat sentiasa ingat apa yang dah kita pelajari dalam topik-topik yang telah kita pelajari sepanjang PDPR ni. Okey, itu saja. Terima kasih kerana menonton video penerangan ini. Kita jumpa nanti di lain masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.